Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum semua. Hai hai. Selamat petang, selamat petang, selamat petang. Selamat petang kepada yang bersama dengan JM. Petang ni kita ada Syafari, Maslina, Bengku Shah Alam. Bengku Shah Alam dari mana ni? Maslina, lepas tu Azlina mana? Waalaikumsalam kepada yang memberi salam. JM ada juga ni sahabat-sahabat JM yang berada di personal Facebook JM. Antaranya JM nampak Nur Haida, Nur Haida Muhammad Nur, JM nampak Kak Rita daripada Brunei. Lagi siapa JM nampak tadi kan? Okey, Alhamdulillah. JM nampak juga. Waalaikumsalam Kak Zuraini. Jauh Kak Zuraini daripada Kelantan. Okey, sebelum JM nak lebih lanjut lagi live kita pada petang ni, mohon sangat-sangat kiranya anda semua bantu JM untuk sharekan lagi live JM ni. Kadang-kadang kan kita tak tahu ayat yang mana yang JM kongsikan, yang bila sahabat-sahabat kita yang kat luar sana melalui sharing daripada you all, tekan button share je daripada you all, kita tak tahu ayat mana yang Allah ayat mana yang Allah beri jentikkan, dan beliau yang mendengar tu jadi apa? Jadi bangkit dan terus meneruskan kehidupan mereka. Okey, JM nampak tadi Fatihah tadi. Nik No, waalaikumsalam Kak Nik.
lagi banyak-banyak. JM pun dah dapat dah. Hari Rabu lepas JM kata siapa yang share terbanyak JM nak bagi garam ni kan. Okay, so JM dah dapat dah namanya. Kali ni boleh share lagi banyak-banyak. Tak apalah, hari Jumaat ni kan JM pun nak bagi hadiah juga. JM nak bagi kek 7 aura. Kek 7 aura JM nak bagi. Siapa share yang banyak-banyak, JM nak bagi kek 7 aura. Bismillahirrahmanirrahim. JM nak bagi kek 7 aura. Nampak? Setiap tahun, okey. Untung siapa dapat hadiah. Kan, betul tu. Okey. Setiap tahun pada bulan macam ni lah, pada waktu-waktu sekarang, JM akan keluarkan kek 7 aura ni. Okey, sehingga hari raya. Sehingga hari raya. Sedap sangat. Sebab apa? Dia punya ni, dia punya lembab dia, lembab dia punya apa ya? Dia punya tekstur dia tu dia cair dekat dalam. Bila kita makan kan, dia tak kering. Okey, dia tak kering. Sedap sangat. Okey, next week hari Isnin, InsyaAllah JM akan bersiaran di tempat pembuatan kek ni. Ya? Kita akan berkenalan dengan chef kek 7 aura. Siapakah dia? Adakah manis orangnya? Adakah cantik orangnya? Dan apa-apa lagi lah. Okay, kita akan jumpa nanti insyaAllah pada Isnin nanti. Alright. Okay, sebelum tu JM nak minta anda semua, Waalaikumsalam Khalijah. Okay, hai Suryani, tolong sharekan lagi live JM ni boleh? Okay, hari ni kita nak sembang tajuk, okay, leader kena sentiasa bersedia. Okay, leader tu macam mana JM? Leader tu macam mana? Yang dipanggil leader ni, yang dipanggil ketua ni adalah apabila anda buat bisnes, apabila anda ada syarikat ke, apabila anda ada buat bisnes ke, tak kisahlah bisnes anda tu bisnes kecil-kecilan ke. Bisnes Baizura, serius sedap. Bisnes anda tu kecil-kecilan ke ataupun besar-besaran ke, bila anda siapa ataupun siapa yang boleh dikategorikan dengan ketua tu macam mana JM? Okey, bila dia ada apa? Dia ada orang-orang dalam pasukan dia. Kita boleh dah panggil dia ketua. Kita boleh panggil dia ketua. Contoh, kalau anda buat kerepek pisang ataupun buat kuih raya lah, tahun ni anda buat kuih raya, buat kuih tart, anda ada tim anda dekat bawah. Okey, so anda juga sudah boleh dikategorikan dengan ketua. Tapi ketua ni, okey, sebab pasal ketua yang macam mana? Ketua yang ada kualiti ke ketua yang tak ada kualiti? So kena tahu juga macam tu. So macam mana kualitinya tu JM? Nak tahu daripada mana? Okey, kita bincangkan sekejap lagi. Kita bincangkan sekejap sebab JM pun masih belajar lagi. JM pun masih belajar lagi. Walaupun JM dah lebih 20 tahun dalam dunia perniagaan, dan of course lah alhamdulillah menjadi seorang ketua dalam organisasi, dalam syarikat, pengasas juga kepada produk Aura Rezeki, dan ada beribu ejen stokis di bawah, alhamdulillah.
Namun JM tetap lagi tetap lagi belum jadi ketua yang bagus. Tetap lagi masih belajar dan terus belajar. Okey, jadi JM nak minta tolonglah tekan button share untuk share lebih banyak lagi live JM pada petang ni. Dan sebelum tu izinkan JM untuk perkenalkan diri seperti biasa. JM akan live pada setiap hari Isnin, Rabu dan juga Jumaat jam 3 petang. Bagi anda yang mungkin baru berkenalan, mungkin follower baru, hai Salina, mungkin hai Shuja, selamat petang, hai Rina. Mungkin ada yang follower baru yang mungkin belum kenal lagi JM. Nama saya JM Miss Wan, saya berasal daripada Banting, Selangor. Dan kini menetap di Bangi. Saya juga pengasas bagi produk Aura Rezeki, produk yang berasaskan garam bukit. Produk mandian Aura Rezeki. Dan juga kita ada lebih 36 rangkaian produk untuk jenama Aura Rezeki. Dan JM berusia, kalau ikutkan usia ni kan kita tak boleh nak beritahu terang-terangan kan, tapi JM tak kisahlah kan. Ada orang sangat sensitif tentang usia ni. Mungkin nanti kalau dah umur 50 ke 60 ke mungkin sensitif juga tak payahlah cakap pasal umur. Mungkin itulah kan, tapi tak kisahlah. JM berumur 45 tahun, alhamdulillah, punya 3 orang anak, dah besar-besar semuanya, alhamdulillah, syukur. Dan JM mengusahakan produk Aura Rezeki ni sudah 7 tahun. Sudah 7 tahun dan memiliki ejen stokis di bawah sudah beribu-ribu, alhamdulillah. Alhamdulillah. So petang ni JM nak cerita tentang tajuk leader kena sentiasa bersedia. Jadi ini topik penting bagi anda yang mungkin anda sekarang ni sedang buat bisnes. Mungkin juga anda duduk dalam kerusi ketua tu tadi dan anda nak tahu apakah peranan ketua ni dalam satu-satu tim, dalam satu-satu organisasi. Adakah ketua ni semuanya betul je? Orang kena ikut kau aja. Adakah ataupun ketua ni ataupun seorang ketua ni yang perlu diikuti? Bagaimana nak ikut ketua, yang macam mana nak perlu kita ikut ketua tu? So kena juga ni tahu ni. Waalaikumsalam Mas Wida. Waalaikumsalam. Siapa Syira tak nampak lah. Sini ada. Syira Syaha. Bolehlah kan? So jadi tolong JM untuk sharekan lagi live ini. Tak cukup banyak lagi ni korang ni. Selalu JM live ramai je, walaupun tak beribu kan. Walaupun tak beribu, tak apalah kan, mula-mula memang macam tu kan. Alright, so alhamdulillah, syukur kepada Allah. Aura Rezeki dah tahun ke-7. Dan sekarang bagi anda yang nak cuba-cuba produk Aura Rezeki, banyak sangat yang sharing-sharing daripada kita punya tim, daripada JM punya tim. Banyak sangat sharing-sharing tentang produk, sharing-sharing kebaikan produk kan. Dan jika anda nak beli, just cari je apps Aura Rezeki. Anda boleh shopping di apps Aura Rezeki. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Zuraida. Terima kasih bersama dengan JM. Terima kasih Surani. Thank you. So itu senang sangat. Bila ada apps ni senang sangat. Macam kita dekat Shopee kan, kita nak hari ni kita nak shopping apa? Kan macam tu. Cuma kain baju tu tak adalah dalam JM punya apps ni. Yang ada hanyalah semua rangkaian produk daripada Aura Rezeki. So, waalaikumsalam Izzati. Hai Kak Chom. Right. So, bagaimana? Apa yang leader kena perlu bersedia ni?
Sekarang buat bisnes ni mudah je korang. Yang mana ada apps tu mudah, nak beli barang guna apps je kan. Lepas tu pula nak belajar ni mudah juga kan. Sekarang belajar dekat Zoom aja. Dulu belajar kena pergi agensi, kena pergi HQ, kena datang. Datang dengan duit minyak lagi. Kalau kena pula HQ tu jauh daripada tempat kita kan, daripada tempat tinggal kita, dah nak kena isi minyak lagi, tol lagi, penat lagi, macam-macam kan. Tapi sekarang ni sangat-sangat mudah anda buat bisnes pada masa sekarang ni. Kalau dulu JM kan, kelas pula malam je ada kelas. Kelas dekat HQ malam je ada kelas. Sebab apa? Sebab bisnes ni kebanyakan orang yang dah bekerja buat part time. Jadi malam lah diorang boleh ada kelas kan. Siang-siang diorang bekerja. Jadi bila malam ni kan, masa tu JM punya agensi JM dekat Damansara. Ya Allah, daripada Bangi ke Damansara dah 1 jam dah korang kan. Lepas tu jauh lagi. Dah lah jauh lagi, tenaga lagi. Nanti balik dah lah habis pukul 11 sampai rumah pukul 12. Pukul 12 bukan terus-terus nak tidur kan. Nak kena bersiap-siap, nak kena kemas-kemas dulu apa semua yang ditinggalkan tadi kan. Lepas tu baru nak tidur. Ya Allah, subhanallah kan. Tapi sekarang ni korang senang je buat bisnes. Dekat rumah pun you all boleh dah belajar. Itu pun kadang-kadang ramai yang malas. Yang berkira, yang tak ada masa, yang itu, yang ini. Macam mana nak jadi leader yang bagus? Macam mana nak jadi leader yang diikuti? Itu antara salah satu jugalah. Salah satu jugalah kategori leader. Leader yang bagus ni adalah leader yang sentiasa diikuti. Yang sentiasa diikuti oleh tim-tim mereka. Yang diikuti, yang dikagumi, kagum mestilah kan. Yang dikagumi pun ada kan. Yang kagum tu maksudnya kita nak jadi macam dia, kita nak jadi macam dia, macam itulah kan. Tapi kena tengok juga tindakan kita, adakah sama macam dia. Dia tidur pukul 2 pagi kan. Siapkan order lah, nak bungkus lagi lah, nak buat konten posting lah, nak buat video. Dia tidur pukul 2 pagi. Kita tidur pukul berapa? 9.30 dah tidur. Contoh macam tu. Jadi so tak sama. Jadi tak sama. Okey, leader yang kena sentiasa bersedia ni adalah leader yang kena sentiasa bersedia daripada segi apa pun. Kalau dulu JM kan nak jumpa dengan tim ajak jumpa prospek baru, ataupun tim ajak jumpa partner baru. Dalam bisnes ni kan, apa-apa bisnes pun mesti kita kena ada customer kita. Dalam bisnes ni mesti kita kena jumpa orang. Cerita pasal bisnes kita, apa kebaikan bisnes kita, apa yang membuatkan bisnes kita ni, bagaimana bisnes kita ni dapat membantu untuk menambah baik nilai kehidupan orang lain. Jadi bila macam tu, hai Kak Ani, waalaikumsalam. Okey, so jadi kita kena maksudnya kita kena, seorang leader kena sentiasa bersedia bila anak tim perlukan kita. Bila anak tim perlukan kita. Contoh, JM bagi contoh. Kalau dulu JM nak jumpa prospek baru kan, JM kena sentiasa bersedia daripada segi apa? Segi pakaian, daripada segi penampilan, daripada segi bau badan, daripada segi yang pentingnya ilmu pengetahuan. Itu penting, sangat penting. Kalau hari ini kita jadi leader tapi kita sentiasa dalam keadaan yang tidak bersedia, macam mana kita nak bantu tim kita? Asyik-asyik je bila kita minta tolong. Hari ni husband kita balik awal, kita tak boleh nak keluar. Macam mana tu? Nanti bila tim kita perlukan kita,
Alah, kita tak boleh lah pergi tempat awak. Tempat awak tu jauh. Kita tak boleh jauh lah tempat awak. Padahal tempat kita dengan tempat dia tu tak sampai pun 1 jam. Kalau JM dulu, ya Allah kan, sanggup tau. Sebab JM nampak tanggungjawab JM sebagai leader. Dan JM committed dengan apa yang JM buat. JM committed apa yang JM buat. Leader ni, kalau leader ni yang asyik banyak alasan, kalau korang ada leader yang macam tu lah, mungkin you all ni agent ataupun membership. Ada pula you all punya leader dekat atas tu macam ada kategori yang JM sebutkan tadi. Maksudnya dia leader yang belum bersedia lah. Jadi kita nak tunggu ke leader yang macam tu. Kalau JM tak tunggu. Kalau JM tak tunggu, sebab bagi JM yang nak berjaya tu JM. Leader kita banyak alasan, leader kita sentiasa tak bersedia, lantak dia lah. Yang penting kita bersedia. Itu JM. Itu cara JM. Itu cara JM. Sebab JM ni tak suka nak tunggu-tunggu. Waalaikumsalam Syarah. JM tak suka nak tunggu-tunggu. Jadi sebab nak berjaya tu kita. Nak sukses tu kita. Nak banyak duit tu kita. Nak pandai tu kita. Nak tim ramai dan ramai tu kita. Leader kita tak nampak jelas matlamat dia. Mungkin leader kita dalam keadaan yang sangat selesa. So kita tak boleh samakan. Kita tak boleh nak ikut dia je. Tak boleh. Nak ikut pungguk dia je. Tak boleh. Jadi kita kena nampak matlamat kita dulu. Matlamat kita dengan jelas. Macam mana nak kekalkan semangat? Kita kena fikir macam kita baru masuk bisnes. Macam tu. Macam mana kita nak kekalkan semangat diri kita untuk kita teruskan perniagaan kita? Kita kena anggap yang kita ni baru buat bisnes. Sentiasa baru, fresh. Macam mana kalau kita rasa kita ni macam mana kalau kita rasa kita baru masuk, baru join bisnes, macam mana kita rasa? Bersemangatnya. Bersemangat ni sebab kita baru. Sebab kita baru memulakan. So kita kena ada fikiran yang macam tu. Yang mana walaupun kita dah buat bisnes 7 tahun, tapi anggaplah bisnes kita ni baru kita usahakan. Supaya apa? Supaya semangat kita ni membuat seperti baru sahaja. So macam tu. Okey. Lagi apa? Dan kita tengok juga, kita tengok juga impian kita. Impian kita banyak. Dan kita kena pilih, iaitu matlamat. Impian kita banyak. Kita ada 1001 impian. Kita ada impian. Dan kita kena cipta sejarah bagi melaksanakan impian itu dan mencapai impian itu. Jadi kita ada impian. Leader kita mungkin tak ada impian. Ada impian. Semua orang ada impian. Tapi mungkin dia samar-samar. Samar-samar. Okey? Dia samar-samar. Jadi kita tak boleh macam tu. Kita kena ni. Kita kena jelas dengan impian kita. Dengan apa yang kita matlamatkan. Dengan apa yang kita matlamatkan. So hari ni yang nak berjaya tu kita. Yang nak pandai tu kita. Yang nak banyak duit tu kita. Yang nak rumah besar kita. Yang nak kereta besar kita. Semua besar lah. Janji badan jangan besar. Saja gurau petang-petang kan. Okey. Jadi kat situ apa gerak kerja dan atur atau yang kita kena buat. Maksudnya kita kena tengok kat situlah gerak kerja kita. Kita yang nak, kita kena tahu gerak kerja kita bagaimana. Waalaikumsalam Wan Junaidi. So macam tu. So leader kena sentiasa bersedia ni. Leader kena sentiasa bersedia daripada segi penampilan, daripada segi ilmu pengetahuan. Ini sangat penting sebagai seorang leader. Dan sebagai seorang leader ni, dia kena tahu. Tahu apa JM? Tahu main tarik tali. Bila masa nak lepas, bila masa nak tarik balik. Dalam perniagaan ni macam kita kendalikan layang-layang.
Macam kita kendalikan layang-layang. Ada masa kita kena lepaskan supaya boleh naik tinggi. Ada masa sebab dekat atas tu angin kencang, kuat. Angin kencang ribut taufan yang membuatkan bila kita kendalikan dekat bawah ni tak betul, maka akan jatuhlah layang-layang kita. Jadi ada masa kita lepaskan dan ada masa kita tarik balik. Dan ada masa kita tarik balik. Itulah cara. Itulah caranya orang buat bisnes. Okey? Kena pandai yang macam tu. Kena pandai yang macam tu. Leader dah bergerak JM, tapi anak-anak belum bergerak. Berapa ramai anak-anak? JM nak tanya ni. Tanya depan-depan ni, berapa ramai Siti Syarah anak-anak kau? Ada 2,000? Memanglah. Kan? Kalau ada 2,000, 10% bergerak, okey lah. Tapi kalau yang ada hanya 2, kan kita tunggu nak bergerak, memanglah. So tak boleh macam tu. Okey? Tak boleh macam tu. Alright, so jadi kita kena, kita kena jadi leader yang jangan berkira sangat lah. Nak jumpa orang pun berkira sangat. Kan? Nak jumpa orang pun berkira sangat. Nanti jumpa orang nak kena bayar minum dia lagi. Nanti jumpa orang nak kena makan dia lagi. Kan? So kita jadi ketua ni jangan berkira sangat lah. Bagi JM macam tu. Jadi apa pun yang hendak tu kita. Yang hendak tu kita. Anak tim tak nak bergerak, lantak engkau tak nak bergerak. Sebab sama je. Anak tim pun macam tu juga. Kalau leader tak bergerak, lantak engkau lah leader, kau tak nak bergerak, sudah. Yang leader pula, bila anak tim tak bergerak, lantak engkau lah anak tim. Yang penting aku nampak matlamat aku. Macam tu. Kita tak boleh nak tunggu menunggu. Kita tak boleh nak tunggu menunggu untuk berjaya. Sebab tu pertama kita kena fikir diri kita dulu. Sebab kita ada komitmen setiap bulan. Kita ada komitmen kita nak bayar, ada kereta nak bayar, ada rumah nak kena bayar, ada anak-anak nak kena beli susu, nak kena beli pampers, ada anak-anak yang bersekolah nak bayar yuran apa, ada anak-anak yang hantar ke pengasuh dan macam-macam. Dan macam-macam. Jadi adakah kita nak tunggu? Nak tunggu tim kita bergerak baru kita bergerak? Tak boleh. Kita yang kena bergerak sama ada anak tim ataupun tidak. Kita yang perlu bergerak sama ada leader kita tu bergerak ataupun tidak. Sebab yang nak tu kita. Yang nak berjaya tu kita. Jadi kita tengok diri kita. Apa yang kita hendak. Itu je dah cukup. Kita tak payah tengok apa orang lain hendak. Tapi kita tengok apa yang kita hendak hari ini. Okey? So dapat? Dapat kan? Kita jangan jadi pencuri masa. Kita jangan jadi pencuri masa atas diri kita. Banyak dalih, banyak alasan, kan? Rugilah. Rugilah bila orang yang tak pernah nak menghargai pengalaman hidup dia sendiri. Rugi sangat-sangat. Rugi sangat-sangat. Jadi hari ni siapa pun boleh berjaya. Anda jual kuih ke, anda jual madu lebah ke, anda jual apa ke, semua orang boleh berjaya. Dan kejayaan itu kena tengok juga bagaimana cara kita menguruskan dan tindakan kita. Itu penting sangat-sangat. Itu penting sangat-sangat. Jadi, Waalaikumsalam. Roha daripada Singapura. Okey. So itulah. Jadi untuk jadi seorang leader ni kena sentiasa bersedia. Bersedia apa lagi? Bersedialah. Bersedia untuk ditinggalkan anak-anak tim juga. Kena sentiasa bersedia. Sebelum anak tim tinggalkan kita, kita carilah pelapisnya. Macam itulah. Kan? Ini kita dok tunggu je anak tim kita. Tak gerak-gerak lah anak tim kita tu JM. Kita dah gerak dah ni kan? So tak boleh macam tu. Tak boleh macam tu. Tak kisah. Kita ni kena sentiasa bersedia. Guru JM pernah cakap lah. Alah,
Sebenarnya hidup ni sangka je, dia kata macam tu. Sangka je, dia kata. Kadang-kadang anak tim yang rapat dengan kita ataupun leader yang rapat dengan kita tidur sebantal, makan sepinggan, bercerita tentang sedih, gembira, kan? Tak mustahil dia juga akan tinggalkan kita. Itu guru JM pesan. Guru JM cakap macam tu lah, kan? Guru JM jangan nanti tak sangkalah kenapa dia, kan? Dia tu cukup baik dengan I lah. Dia tu cukup baik sangat. Apa pun saya hajar dia, apa pun saya pergi dengan dia, bantu dia, tapi itulah dia buat bisnes lain pula, kan? So apa yang Cikgu JM kata, sangka je. Maksudnya bersedia je, memang itu akan berlaku. Macam yang kisah sekarang ni, kisah apa? Artis Thailand yang kena bunuh tu, kan? Katanya yang membunuh ni adalah kawan-kawan adalah kawan baiknya sendiri. Jadi macam itulah. Jadi kita hari ni apa yang kita kena kisahkan adalah diri kita. Itulah. Apa yang kita kena kisahkan adalah diri kita sendiri. Kita kena kisahkan diri kita sendiri sebab keinginan dan kehendak manusia itu berbeza-beza. Jadi keinginan kita apa? Kehendak kita apa? Orang tak kisah pun. Kau apa JM? Kau punya impian JM? Kau nak apa? Kau nak bangunan yang harga 1 juta? Ikut kau lah JM, dia kata. So yang nak jadikan tu siapa? Kita lah. Apa? Siapa? Siti Syara apa ni? Matlamat dia nak ada kereta Mercedes. Ikut kau lah Siti Syara. Betul. Sebab hari ni yang nak tu kita. Yang ada impian tu kita, yang ada matlamat tu kita. Jadi kalau hari ni anda bersantai-santai dengan matlamat anda, kan? Semakin hari semakin cepat masa berlalu. Rasanya baru je hari Isnin, kan? JM buat live, hari ni dah hari Jumaat. Hari ni dah hari Jumaat. Rasanya kita baru sambut tahun baru 2022. Tapi hari ni dah bulan berapa? Bulan 3 dah, bulan Mac dah. So masa sangat-sangat cemburu dekat kita. Masa sangat-sangat cepat berlalu. Rugi kalau kita buat santai-santai. Rugi kalau kita tak capai apa yang kita inginkan. Sebab apa? Sebab ibadah ni bukan hanya kita mengaji Quran je. Ibadah bukan hanya kita sembahyang tunggang-tunggik malam, buat tahajud, buat tahajud, buat hajat, buat tu, itu ibadah. Bukan tu saja. Buat bisnes pun ibadah juga. Sakit pun ibadah juga. Tolong orang pun ibadah juga. Bersedekah pun ibadah juga. Macam itulah, kan? So jadi bukan hanya kita nak tonggak-tonggik solat je ibadah. Itulah ibadah. Bukan kita asyik nak zikir je, itulah ibadah. Tak. Buat bisnes macam ni pun ibadah juga untuk kita. Kita bantu kawan-kawan kita, berapa ramai dah, alhamdulillah. Berapa ramai dah dalam aura rezeki, yang awalnya biasa-biasa je, tapi alhamdulillah berkat kesabaran, berkat kesungguhan, beliau mencapai apa yang dia capai, insya-Allah. Jadi especially lah kalau tak dapat banyak pun, kan, tak dapat banyak pun macam Mas Rina Bakri tahun lepas je, kan, dia dapat apa? Dia dapat keuntungan dekat 300,000, kan. Macam Jilofa dia dapat bayar hutang dia tahun lepas je 100,000, kan, 100,000 lebih, kan. Kalaulah tak dapat yang macam tu pun tak apa. Yang penting kita nampak apa yang kita buat ni hasilnya apa. Anak nak makan apa je boleh. Anak nak makan pizza ke, anak nak makan KFC ke, anak nak makan apa sahajalah. Tak payahlah kita nak tunggu gaji. Malulah, kan, kita, kan. Malulah kita, kan. Sedangkan sekarang peluang dekat luar banyak sangat. Peluang bisnes dekat luar banyak sangat. Ada yang cakap tu, alah JM, saya dah
saya dah terlambat lah JM buat bisnes. Bila JM tanya berapa umur 42. Kalau nak dibandingkan dengan Tun Mahathir, malu. Kalau nak dibandingkan dengan Tun Mahathir, malu. Berapa usia Tun Mahathir? Baru-baru ni JM dengar yang mana Mahathir Tun akan ikut apa benda lah, macam kita punya apa kan, perjumpaan ke apa kan. So tu bila JM kata subhanallah, hebatnya Mahathir ni. Lepas tu apa ni Mr. CEO cakap, ai Mahathir ni pun kan dah macam tu, dah sakit lagi, sakit jantung, dah tua-tua pun nak pergi juga, nak pergi, maksudnya nak berhimpun juga kan. So lepas tu JM jawab apa? JM jawab, yang semangat, yang kuat, yang hebat adalah di dalam, bukan di luar. Di luar ni hanyalah pakaian sahaja. Yang nampak ni, yang zahir ni adalah pakaian sahaja. Yang kuat, yang semangat, sebab tu yang kuat, yang semangat, yang hebat perlu ada di dalam. Biarlah dekat luar ni biasa-biasa je, tapi dalaman kita kuat, dalaman kita hebat. Itulah yang kita hendak, kan? Malulah kalau kata umur 42 tahun dah tua, dah terlambat nak buat bisnes. Malulah dengan Mahathir kan, yang dah lebih 90 lebih kan. Masih lagi kuat ni untuk apa? Untuk negara tercinta. Ya Allah, hai, malu sangatlah kan. Malu sangatlah kalau kata 42 tu dah tua. Malulah kan. Bagi JM, usia yang berbaki ni macam Mahathir tu, ya Allah, dia gunakan usia yang berbaki tu, dia gunakan sehabis baik untuk ibadah dia. Itu ibadah dia. Ibadah ni kan macam JM cakap tadi, bukan hanya dilihat pada berapa banyak solat dia, berapa banyak sedekah dia, berapa banyak zakat dia. So apa yang Tun buat ni ibadah untuk dia. Ibadah untuk dia. Malaslah nak cakap pasal hal ni kan. JM tak pandai, nanti orang kata JM jual agama pula kan. Takut. Sebab JM bukan ustazah, JM tak ada tauliah tentang tu. Cuma JM melihat dan melalui pengalaman sahajalah dapat JM kongsikan. Okey, so terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang bersama dengan JM. Minta maaf, ampun dan maaf. JM tahu pada petang ni amat pedas sedikit untuk anda dengar perkongsian JM pada petang ni. Anda jika anda leader yang hebat, leader yang bagus, biar sentak tu bagus. Sentak tu bagus, terasa tu bagus. Sebab bila anda terasa, bila anda sentak, anda normal. Yang tak normal ni yang tak sentak. Yang bela-bela je. Macam tu lah. Tu tak normal lah. Tu tak normal. Yang leader yang normal adalah leader yang sentak, leader yang terasa bila ditegur. Bila ditegur. Okey, jadi malam ni perjumpaan Master Stokis. Bagi Master Stokis Aura Rezeki, jumpa pada malam ni. Okey, dan apa lagi? JM nak apa? Untuk yang share terbanyak pada hari Rabu lepas pada hari Rabu lepas, dan JM nak bagi hadiahnya garam masak ni. Okey, adalah Izzati Faiz. Izzati Faiz, nanti boleh hubungi Kak Aura PM di Aura Rezeki Malaysia. Okey, anda juga mana yang terlepas JM punya live sebelum ni, anda boleh subscribe YouTube Aura Rezeki Malaysia ataupun YouTube subscribe YouTube Aura Rezeki Malaysia. Banyak sangat yang JM kongsikan. Jadi JM minta ampun, minta maaf, bukan niat JM nak tujukan kepada siapa-siapa, tak. Apa yang JM kongsikan sebenarnya atas ingatan untuk JM sendiri, untuk belajar lebih baik dan lebih baik. Jadi terima kasih banyak-banyak. Okey, road tour JM untuk minggu depan, JM akan ke Sungai Petani Kedah. Okey, bagi anda yang belah-belah Kedah sana, Sungai Petani, Kuala Ketil, okey, sila berjumpa dengan JM.
Okey, percuma sahaja. Percuma sahaja. JM akan sembang tentang perkongsian pengalaman JM dalam perniagaan, jatuh bangun dan kejayaan, insya-Allah. Okey, jumpa JM di pada 18 hari bulan di Sungai Petani, 19 hari bulan di Kuala Ketil, 20 hari bulan di Pulau Pinang dan 27 hari bulan di Melaka. Okey, jadi jumpa JM di Road Tour Jelajah Aura Rezeki 2022. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.